ada setup. Tapi hari Jumaat biasa tu tak trip guys. So tu pun tak tahu nak kata ada setup ke tidak. Tu tak tengok pun. Bismillahirrahmanirrahim. USD Canada bos, boleh turun tak? USD Canada kalau tanya Tok lah from my personal view USD Canada dia mengejar ini guys. USD Canada ni jelas menunjukkan dia mengejar ini. Nah, Tok terus tunjuk je lah. Okay, USD Canada mengejar ini guys. Dia mengejar ini price ni. Nampak? Pak Din ke Pak Usop? Bukan Pak Din buat ke Pak Usop, Tok Usop. Kenapa ada dua suara Tok dua-dua? Bukan. Kenapa ada dua suara? Satu je lah. Mana Pak Din? Pak Din dia KIV dulu guys. Sebab dia baru masuk rumah. Baru masuk rumah. Okay, kalau tak saya akan dedahkan. Silakan dedah. Dia bukan Pak Din dia ada kesulitan sikit untuk live. Sebab apa tau? Sebab dia baru pindah rumah. Okay, dia baru pindah rumah. So rumah dia tu belum ada lagi wifi guys. Belum ada wifi lagi. Finally boss, live you the man. Sebab baru boleh live guys. Baru boleh live. Tok 2 hari dekat Melbourne. Tak, Tok 4 hari. Daripada hari Selasa rasanya. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Yang ada line cuma hari Selasa je. Selasa dengan Rabu. Okay, ada hari Selasa dengan Rabu je guys. Okay, tu nak 20 kilat guys. Fuh, makan angin ke bos? Lebih kurang lah. Lebih kurang. Pak Din beli banglo ke? Tak, bukan. Dia bukan beli banglo. Akankah gol terbang? Okay, kita nak tengok kejap lagi ni. Kita akan Ricky sama-sama. Okay, ada apa dekat Melbourne? Ada ni je guys. Tak ada apa-apa pun. Ada pokok satu. Bestnya Melbourne. Kan? Kau nak tengok jam cantik tu tak? Ada satu jam cantik mat. Dah lama tak dapat jam-jam yang macam gini. Nak tengok tak? Siapa nak tengok jam tu? Siapa nak tengok jam tu? Angkat tangan. Siapa nak tengok jam tu? Sikit je. Semat mat jam ni. Tapi dia sayang pula nak pakai sebab dia cantik sangat. Okay guys, so kita dah cukup 20k like. Boleh tak kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan bacaan doa dulu? So tanda bersedia, korang tap 1 boleh? Korang tap 1. Korang tap 1. Tu nak tengok korang dah ready atau tidak untuk kita mulakan bacaan doa je. Okay, boleh Okay, tu dah nampak 1. Keep rising. Okay, baru 11, 12 orang, 13 orang, 15 orang baru hantar. Pantas 1. Pop. Okay, let's go. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nawil qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya Allah, berikan mereka yang masuk dalam live pada malam ini ya Allah keterangan hati, kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu-Mu ini ya Allah. Permudahkan urusan mereka ya Allah. Jadikan ini yang terbaik buat mereka ya Allah. Tunjukkan jalan buat mereka dan diriku ini ya Allah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma'hu ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma'hu ahlu. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat malam. Okay, so hari ni kita nak review balik trade-trade yang kita ambil pada minggu lepas. Boleh? Sebelum Tok mulakan kelas kita pada malam ini, ada request apa-apa ke? Hana tadi dia kata Tok pergi bercuti terus lupa dia orang. Jangan kata macam tu. Nak kata Tok lupa kat korang, hari-hari Tok update dekat korang. Hari-hari tu update dekat korang. Tak percaya tu? Sekejap kita tengok, kita tunjuk hari-hari tu update. Hari-hari cubaan untuk live. Ini hari ni sebelum fly daripada Melbourne, kita hantar dulu. Siapa yang tengok video ni dapat dapat movement untuk gold, buy pun dapat, sell pun dapat. Okay, ni view last dekat Melbourne. Kejap tu nak tunjuk yang kata lupa tadi kan. Mana?
Tok tengok jap goal buat apa. Okey, sekejap. Ha, semalam kita ada bagi entry dekat dalam GU, dekat dalam account investor. Ada yang follow, okey lah. Cukup lah tu. Kan? Tok dekat Marlboro ke? Bukan, tu berlain tu. Okey, kita tengok goal Kita tengok goal nak buat apa. Okey. From my side, daripada side tu, okey, sementara tu Tok nak tukar caption. Tok nak buat caption yang catchy sikit lah. Tak rindu Tok ke? Try bagi 70k lah, sekejap. Okay. Best ke Melbourne tu Tok? Biasa-biasa je. Okay, ini adalah XAU USD time frame daily. Tok, jok je Tok. Marah ke? Tak marah pun. Buat apa marah? Tak bagus lah guys marah-marah ni. Nanti cepat tua. Allah. Itulah Tok rasa nak kena beli dah ni geng. Tok nak tunggu Black Friday tapi macam dah tak boleh tunggu lah. Sebab Tok nak trip betul-betul ni. Tok, bulan depan saya flight pergi umrah Tok. Ya Allah, tahniah kerana menjadi tetamu Allah. Okay, Tok doakan semua berada dalam kesihatan dan kebaikan. Okay, dan kalau boleh doakan kami yang ada dekat sini lah. Boleh supaya menjadi tetamunya juga. Okay, Fahimi Mansur Okay, jom. Sambil-sambil tu jom kita mulakan kelas kita. Kita nak tengok, sebab kawan kita tanya tadi, jom nak tengok gol Tok, dia kata. Kita tengok gol, tak ada masalah. Okay, review Tok untuk gol masih lagi sama guys. Masih lagi sama seperti bila? Seperti pagi tadi. Okay, seperti pagi tadi. Tok kata pagi tadi nak sell ke nak buy guys? Tok kata pagi tadi nak sell ke nak buy? Setup lah ke 8 candle Tok ada tak? Kalau hari Jumaat biasa dah tak ada guys. Biasa hari Jumaat dah tak ada. Tok kata nak buy dulu, betul? Okay. Hari ni ada news ke? Jam 8.30 tadi. Okay, faham. Ya ke? Ni bukan, ni bulan depan, ni minggu depan. Okay. So untuk goal, kalau korang tanya Tok lah kalau korang tanya Tok, for the time being, ni Pak Din kata apa ni? Kalau korang ingat apa yang Pak Din ajar, dia dah buat apa ni? Dia dah create new support. Betul tak? Bila dia dah create new support, ada kemungkinan lagi 31 minit ini goal akan meroket lah. Kenapa dia akan meroket? Sebab dia dah, buyer dah masuk guys. Dia kata, Pak Din kata, Pak Din kata buyer dah masuk. Betul tak? Okay. Dalam kata lain, pada awalnya yang kata kita nak buy pagi tadi tu, dia bermula daripada mana? Dia bermula daripada sini guys. Okay. Kalau tanya Tok lah, kena tak? Oh, kena Mat. Cantik je dia kena. Okay, ini ialah zone goal buy. Betul, new support. Ini ialah buy goal punya zone. Okay, kita ada lagi 30 minit. 30 minit ni apa-apa pun boleh jadi guys. Apa-apa pun boleh jadi. Kalau kita tengok dekat time frame ni. Ni Pak Din kata ni apa guys? Inilah new support. Ini kalau Pak Din nampak setup ni, silap-silap dia dah tekan dah ni. Silap-silap dia dah tekan dah ni. Andai kata korang nak masuk buy, menggunakan reason yang Tok tunjuk sekarang. Apa reason dia guys? Reason dia dekat sini ialah, guys, belakang ni mengganggu ke? Nak tanya dulu, belakang ni mengganggu ke? Tok nak tanya korang, belakang ni mengganggu ke? Kalau tak mengganggu, Tok nak biar. Kalau mengganggu, Tok nak rendahkan sikit. Ya, apa yang ya? Terlepas bas. Tak mengganggu Okey, baik. So, ini wow. Ini ialah goal. Tengok Tok ulang lagi sekali. Pagi tadi, kita dah refer goal kita nak masuk buy dulu. Kenapa kita nak masuk buy dulu? Okey, kalau kita tengok dekat time frame daily, yang pertama, dia berada dekat last price, ataupun kita panggil dia shadow lah. Last shadow untuk goal. Okay, last shadow untuk goal ni, kalau kita mark betul-betul dekat sini, nampak? Tok dah mark betul-betul dekat sini. Dia dah collect last call. Nampak tak? Last price tu dah collect. Shadow dia dah collect. Bagi mudah sikit pun okay, baik. Boleh kejap. Bagi Tok, bagi ni lah, kita support kawan kita ni. Sekejap guys background title, volume, scale, ni watermark.
Kita letak 10 je. Okay, still nampak Okay, baik. So dekat sini korang nampak tak, dia dah celup last shadow. Ini adalah last shadow untuk gold. Okay, last shadow untuk gold ni. Sekejap, tu ambil dia kat situ. Nampak? Ini adalah last shadow untuk gold. 188580. Okay, 188580. Kalau kita baca daripada market structure pula, kita nampak dekat sini sudah berjaya untuk membuat satu breakout. Nampak? Dia dah berjaya untuk membuat satu breakout. Okay, breakout sell. Ini satu teori yang Tok akan ajar dekat korang. Dan sebenarnya benda ni ialah asas kepada market structure. Okay, tengok betul-betul Tengok betul-betul apa yang Tok nak ajar kat korang ni. Tok nak korang bagi tahu Tok apa yang korang boleh interpret daripada gambar yang Tok lukis ni. Okay guys, Tok nak bagi tahu, nak tanya korang apa yang korang boleh interpret daripada gambar yang Tok lukis ni. Okay, bagi Tok cepat guys. Siapa dapat jawab akan ada hadiah. Dan Tok nak cari seorang sahaja pemenang dia. Okay, Tok nak cari seorang sahaja pemenang dia. Soalan dia belum lagi. Tok nak tengok dulu interpretation korang. QM, HNS lain. Okay, itu benda yang sama. Charge, reversal, breakout, charge, liquidity pool, head and shoulder, HNS pertukaran trend, HNS. Okay, Tok bagi korang satu contoh. Maksud interpret ataupun elaboration. Okay, dia macam ni. Contoh dekat sini, apa yang kalau tanya Tok lah apa yang kita boleh interpret ialah, tengok betul-betul. Interpretation Tok berdasarkan gambar rajah tadi ialah, yang pertama, kalau satu, kalau nak naik ataupun naik uptrend, price mesti buat high baru. Ini ialah interpretation yang pertama. Okey, siapa nak sambung interpretation yang kedua? Sambungan interpretation yang kedua. Cepat. Ada hadiah. Tok nak bagi tahu straightforward, ada hadiah untuk malam ni. Tok rindu korang kan? Jadi Tok nak bagi hadiah terus. Kita nak bagi hadiah. Tak rindu Tok ke? Try bagi 70k like tengok. High low baru, support become resistant. Tak nak? Okay, interpretation yang kedua guys. Interpretation yang kedua. Ini yang pertama. Buat low baru. Okay, buat low baru jika apa? Sambung ayat ni guys. Sambung ayat ni. Tok nak korang sambung ayat ni. Kalau turun akan buat low. Okay, itu interpretation yang kedua. Good. Ini interpretation yang kedua. Kalau dia nak turun ataupun downtrend. Turun ataupun kita panggil dia downtrend. Downtrend mesti buat low baru. Ini ialah interpretation yang kedua. Okay, ini interpretation yang kedua. Interpretation yang ketiga, yang paling mahal, siapa dapat jawab, itulah yang kita akan bagi hadiah. Okay guys, Last call. Dia ada 3 je interpretation dekat sini yang kita Tok nak cari jawapan yang ketiga. Siapa dapat jawab yang ketiga, kita akan bagi hadiah. Downtrend, bukan. HL tak break, bukan. Pullback, salah. Dia break H sebelum tu, salah. Interpretation, I want a interpretation. Daripada gambar rajah ni je guys. Daripada gambar rajah market structure ni, apa interpretation yang korang boleh huraikan? Tu nak bagi kat korang ni. Okay, sebab ini yang paling mahal. Interpretation yang paling mahal ini, siapa dapat jawab, kita akan bagi hadiah. Okay, breakout of structure, tak nak, kena buat base, bukan. Low high, bukan. Lagi guys, lagi. Kalau nak naik, kenapa ada boss, bukan. Support paling lowest. Okay, Tok akan bagi korang. Kita akan main timing. Kita akan bagi time. Okay, Tok akan bagi korang timing. Time 5 minute count. Kena buat pullback, collect order, bukan. Resident bukan. Resident apa guys? Okay,
Sekejap. Tok tak baca komen. Sideway Resident Evil. Bukan. Apa benda ni guys? Okay guys, interpretation yang ketiga, siapa dapat jawab akan ada hadiah untuk mereka. Jadi Tok bagi korang masa 5 minit daripada sekarang. 5 minit daripada sekarang. Okay, 5 minit daripada sekarang. Masa sudah bergerak guys. Masa sudah bergerak. Okay, masa sudah bergerak. Head and shoulder, bukan. Ikut trend, bukan. Candle atau reject, bukan. Mana lagi? Cepat. Siapa dapat jawab, ada hadiah. Hadiah untuk siapa yang jawab. Nombor 3 betul. Hadiah untuk yang jawab betul. Okey, 5 minit bermula daripada sekarang. Mana? Bukan. Tok, okey. Tok bagi lagi sekali soalan, okey? Masa sedang berjalan, Tok akan ulang balik soalan. Dengar betul-betul soalan yang Tok nak bagi. Kita nak mencari jawapan yang nombor 3. Nak jawab juga boleh. Boleh Mak Zuki, tak ada masalah. Silakan nak jawab, silakan. Kita nak bagi hadiah, relax je. Okey? Dengar betul-betul soalan tu. Okey, kalau market sedang buat market structure begini, itu yang pertama. Soalan dia ialah, apakah interpretasi ataupun elaboration ataupun huraian yang korang boleh huraikan menggunakan gambar rajah ini sahaja. Itu soalan dia guys. Jawapan yang pertama ialah kalau nak naik ataupun buat uptrend, price mesti buat high baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak turun downtrend mesti buat low baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, jeng. Siapa dapat jawab, inilah soalan yang boleh kita kongsi rezeki. Korang ada masa 3 minit lagi untuk jawab. Dan Tok akan baca semua komen yang naik sekarang. Reversal bila reject support, bukan. Hidden base, bukan. Liquidity pool ke Tok, bukan. Mencari equilibrium, bukan. SNL conversion, bukan. Banyak cakap bukan je ni. Ambil order, price movement, bukan. Key level, bukan juga. Bukan. Boss Tok, bukan bos. Cari base, bukan. Korang ada masa 2 minit 30 saat lagi. Gagal buat, bukan. LH baru pun bukan. Breakout, bukan. Confirmation pun bukan. Cepat guys. Masa bergerak guys. Apa soalan? Soalan dia ialah, apa yang korang boleh elaborate daripada statement ini? Gambar rajah market structure ni, apa yang korang boleh buat? Okey. Bila bergerak kepada 1 minit, Tok akan bagi 1 hint. Okey, 1 minit Tok akan bagi 1 hint. Okey, siapa yang memberi statement yang paling lengkap, itulah pemenang kita. Boleh? Okey, standby. 1 minit Tok akan bagi hint. Ready? 1 minit saja Tok akan bagi hint. Order block, kena tunggu sehingga ada tindakan dari nombor 1. Bukan. Okey, standby. Dia menjadi 1 minit, kita akan bagi hint. Jadi korang ada masa 59 second untuk menjawab soalan tu. Lagi sekali Tok ulang soalan. Soalannya ialah, daripada gambar market structure yang Tok lukis ini, apakah elaboration ataupun penceritaan yang boleh dirungkaikan selain daripada 2 ini? So kita nak mencari jawapan yang nombor 3. Okey, kolam, bukan. Buy, bukan. Koreksi pun bukan. Terbentuk structure, bukan. Pertukaran tarikh, bukan. 4 3 2 1. Hint yang Tok akan bagi untuk jawapan tersebut ialah perkataan retracement ataupun correction ataupun minor movement. Itu ialah hint untuk jawab soalan nombor 3. Okey, reversal tu bukan. Pullback bukan. Guys, tolonglah ada jawab yang betul guys. Tu nak bagi hadiah ni. Retracement bullish bukan. Tu nak bagi hadiah ni, tolonglah jawab betul. Tak ada orang jawab betul ni. 28. Base baru bagi saya, bukan. Fibonacci bukan. Alamak, tak ada orang jawab betul ke?
Tolonglah dia jawab betul. Tolonglah. Apa soalan? Strong support? Bukan. Tu nak, soalan dia simple je guys. Soalan dia simple. Okay, hint dia ialah retracement, correction ataupun minor movement. Okay, soalan tu 4, 3, 2, 1. Okay, kita stop dulu. Okay, perlu tak Tok bagi tahu jawapan ataupun kita boleh mula balik kita punya ni tapi daripada 2 minit punya timing? Perlu atau tidak kita ulang soalan untuk kita cari pemenang ataupun Tok just bagi je jawapan? Perlu apa guys? Perlu bagi jawapan? Perlu bagi jawapan atau perlu buat lagi sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Direction market, please bagi jawapan. Okay, Tok bagi jawapan je lah. Jadi tak ada pemenang tak ada pemenang. Kita KIV kita KIV kita punya hadiah ke next slot. Okay, jawapan nombor 3 ini ialah, okay, tengok betul-betul. Jawapan nombor 3 ini ialah, jika, dengar betul-betul, jika price ingin melakukan pullback, price wajib buat breakout. Ini ialah jawapan untuk statement nombor 3. Panjang jawapan, betul. Memang jawapan dia panjang. Sebab tu Tok kata ini ialah elaboration. Kan Tok tulis jawapan dia mesti lebih kurang macam 1, 2. So 3. Takkanlah jawapan 1 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 patah perkataan. Tapi nombor 3 jawapan dia 2 perkataan. Tak boleh lah guys. Baru nak tulis tadi, alamak, saya jawab breakout tadi. Bukan jawapan dia breakout. Jawapan dia bukan breakout. Jawapan dia ni, kena buat statement yang panjang. Statement dia panjang. Kalau nak kata breakout, semua breakout. Ni breakout, ni breakout, ini pun breakout. Semua orang boleh jawab breakout. Tapi pemahaman orang berbeza-beza guys. Tok nak jawapan yang macam ni. Mana boleh panjang, penat type. Tak boleh buat apa. Komen panjang. Waktu Tok tengok tadi, Tok tak tengok pun dekat sini. Tok tengok dekat telefon je. Untuk apa? Untuk baca komen korang. Okay, Tok ngelat. Mana ada. Kita dah nak bagi dah hadiah guys. Tok tak tipu. Tok memang nak bagi hadiah. Rindu punya pasal Tok nak bagi hadiah. Tok nak bagi hadiah dah tadi. Tok simpan hadiah tu. Boleh, tak ada masalah. Okay, so kita nak cerita balik. Tok baru nak bagi buy gold tadi. Tok baru nak bagi buy gold lah. Korang lambat ni. Aduh, macam mana ni? Okay guys, bantu Tok tap screen. Cukupkan 70k like dulu. Kita sambung balik. Okay, kita akan sambung kita punya pembelajaran. Cuma sekarang ni Tok nak korang bantu Tok dulu guys. Siapa yang belum follow Tok, tekan button follow sekarang. Tekan button follow sekarang. Dah masuk buy tadi. Ya, Tok nak bagi buy tadi sebenarnya, tapi korang lambat sangat guys. Sorry guys. Okay, tekan button follow sekarang. Dah tekan button follow, pergi dekat gambar rajah atas ni guys. Pergi gambar rajah atas ni. Tekan dekat link tree Tok ni. Nampak? Tekan link tree Tok ni. Terus tekan full syllabus dengan Tok. Satu kali. Dah tekan full syllabus dengan Tok, dia akan bawa korang pergi sini. Tekan button join sekarang. Okay, tekan button join sekarang. Pantas guys, pantas. Boleh buy now ke? Dah tinggi lah Ana. Tadi tu nak bagi buy tadi dekat 1941 tadi tu. Dekat sini, dekat area sini, dekat area M30 tu. Ni kan, dekat sini kan. Ni tu nak bagi korang buy dekat area support ni sebenarnya. Ni tu nak bagi dekat sini. Sekarang ni dia dah running banyak ni. Tu problem tu. SL bawah ni tadi kan. So TP dia tadi tu patutnya dekat sini. Dekat ni 1902. Ni tempat tu nak bagi korang buy tadi sebenarnya. Kalau turun lagi boleh masuk buy tak? Boleh, tunggu reaction dekat M5. Okay, tunggu reaction dekat M5. So Tok menjangkakan dia ada potensi untuk pullback sampai sini pun ada juga. Okay, ada juga potensi untuk dia pullback jauh. Okay, kita tak boleh nak expect apa-apa. Dah bercakap je sebab tu terlepas. Apa boleh buat? Tok hati-hati. Okay, baik, faham. Okay, so borak banyak pun tak guna, sembang pun tak kena. Jom Tok nak borak dengan korang balik. Sambung kan?
Okey, gambar market structure ni, kenapa Tok kata dia berpotensi untuk melakukan kenaikan balik? Okey, jap tu nak tunjuk dekat korang. So, daripada gambar market structure ni, korang boleh nampak apa guys? Korang boleh nampak apa? Tengok betul-betul korang tengok betul-betul. Market structure ni mengatakan kalau price nak buat kenaikan, dia mesti buat high. High dia yang mana tu? High dia yang ni. Ni high. Nampak? Dia dah break. Okey, sama dia dah break, dia buat low, baru dia boleh buat penurunan. Itu yang pertama. Korang kena faham juga, kalau price nak pullback, mana pullback? Ni pullback. Okey, ini contoh pullback. Ini pun contoh pullback. Dia mesti buat apa? Dia mesti buat breakout juga. Selepas breakout, baru boleh ada pullback yang mendalam. Kita panggil dia deep retracement. Deep retracement. Korang mesti pernah dengar miss deep accurate kan? Ni lah miss deep accurate sebenar. Okey, dia akan buat deep retracement bila? Apabila berlakunya perubahan structure. Berlaku perubahan struktur, baru boleh buat deep retracement. Dalam kata lain, kalau korang tanya Tok sekarang, Tok, gold ni apa cerita dia Tok? Tengok betul-betul. Dekat sini, dia dah buat breakout structure. Okay, same goes here, dia dah buat breakout structure. Okay, korang tengok, breakout structure, apa yang dia akan buat? Dia akan buat deep retracement. This is deep retracement. Okay, deep retracement. Price buat breakout lagi. Dia breakout lagi. Breakout apa ni? Breakout major structure. So, tendensi untuk gold buat major retracement ataupun deep retracement dekat sini sangat besar. Okay, sangat besar. Itulah yang kita panggil dia sebagai teori market structure. So, kalau kita huraikan ataupun kalau kita lukis dalam bentuk gambar rajah, breakout, pullback. Breakout, so dia akan naik sampai mana? Dia berkemungkinan untuk membuat satu lagi kenaikan. Artinya gold mau junam lagi kan? Dia boleh junam, tapi dengan syarat dia mesti membuat retracement dahulu. Dan minimum retracementnya mesti berlaku sampai mana? Kejap. Minimum, kenapa tak boleh? Minimum retracementnya mesti sampai mana? Minimum retracementnya berkemungkinan besar sampai sini. Okay, LH je kan? Ya betul, dia akan buat LH. Cuma LH dekat mana kita tak tahu. LH dekat mana kita tak tahu. Okay, ada yang kata Fibo 50% tu. Boleh, tak ada masalah. Berkemungkinan ada juga kemungkinan untuk dia naik sampai situ. Contoh, kawan kita kata, Tok, dia berkemungkinan untuk naik sampai 50% punya level. So, mana 50% punya level? Dekat area sini. So, boleh tak kita mark macam ni? Boleh, tak ada masalah. Cuma, based on my experience, kalau korang nak mark, ni apa ni? Okay, kalau korang nak mark zone macam ni, okay, kalau korang nak zone, sampai mana sebut nombor boleh tak? Bukan, kita tak boleh. Kalau tanya Tok, minimum dia boleh naik ataupun minimum dia boleh naik sampai 1907. Ini minimum. Kalau dia nak naik, minimum boleh naik 1907. Ini ialah minimum price. Okay, minimum price. Minimum dia boleh naik sampai sini, area sini. Kenapa? Ini ialah tempat minimum. Cut loss kat mana? Kalau if ambil 50%, cut loss jika dekat 50% dia break atas. Maksudnya candle tu close atas, dia naik sampai sini, dia turun sikit, dia break atas, terus kena cut loss. Kalau untuk malam ni naik sampai mana tu? Kalau untuk sampai malam ni dia tak boleh naik sampai 1907, tak boleh naik kecuali ada sentimen. Okey, kecuali ada sentimen dia boleh naik. Kalau tak ada, dia tak boleh naik lah. Itulah Tok sebenarnya nak bagi buy ni tadi ni. Aduh, sayang lah guys. Bukan rezeki korang lah guys. Tok memang nak bagi buy dah tadi dekat sini sebenarnya. Jujur Tok kata. Tok show estimate time dia Tok. Ni geram ni. Tok tak sempat nak bagi buy dekat sini ni. Semat kan ni. Kat M15 dia cantik Sharp dia bagi. Sharp 50 pip kan selamba. Pacak dah. Ya betul. Itulah tu nak bagi korang buy tadi kat sini sampai atas ni. 1902 insya-Allah sampai. 1902 insya-Allah sampai.
Estimate zone, bukan time. Estimate zone Kalau tanya Tok, memang dia ada potensi untuk naik 1907 je. Tok punya estimate zone Tok yang pertama is 1907 dulu. 1907. Kalau turun sampai mana Tok? Kalau turun sampai 1885 dah sampai kan? 1885 dah sampai, betul? Siapa yang follow mapping Tok semalam? Okey, siapa yang follow mapping Tok semalam? 1885, betul? Dah sampai. Lepas tu turun tak Tok? Kalau ada reaction dia turun. Siti Salma, soalan awak tu salah tu. 1907 lepas tu turun tak Tok? Tok tak tahu. Jawapan dia Tok tak tahu. Kalau awak tanya dia turun ke tak lepas tu, Tok tak tahu jawapan dia. Kalau Tok tahu senang. Sampai Tok satu kalau dia buat fly terima Tok. Ya, betul. Soalan dia salah tu. Okey. Kalau awak tanya Tok, kalau 1907 ada tak potensi dia turun kalau ada reaction? Baru betul soalan macam tu. So Tok cuma akan cakap possible. Itu sahaja. Okey, 444 mata memandang. Tok dah bagi korang prediction dah sekarang. Kita dah bagi fokus untuk movement goal dan bersebab. Bukan bagi main-main, bukan cikai-cikai punya Tok bagi Kita bagi bersebab. Minimum goal boleh naik 1907. Tapi TP1 kita, okey, TP1 1902. TP1 1902. Sebelum sampai 1907, dia mesti sampai 1902. Borak banyak tak guna, sembang pun tak kena. Kalau korang nak dapatkan detail berkenaan dengan gol setiap hari, dan korang boleh refer balik semua yang Tok hantar dekat dalam channel Tok bermula daripada hari Isnin. Okey, korang boleh tekan button follow sekarang. Tok tak akan tunjuk profit, Tok tak ada cerita apa-apa yang berkaitan dengan fulus. Okey, siapa yang belum follow Tok, tekan button follow sekarang. Pergi dekat link tree Tok, tekan gambar rajah ni dengan pantas guys. Dengan pantas, tekan gambar rajah atas ni, pergi dekat link tree Tok ni, terus tekan link tree, terus tekan full syllabus dengan Tok pantas sekarang. Tok nak korang bantu Tok, cukupkan dekat sini 16100. First 19, betul. InsyaAllah sampai malam ni. Bohong ini, tak apa, tak percaya tak apa, I'm good, I okay je guys. I okay je. Korang tak percaya, korang rasa nak percaya, korang nak ambil, up to you. Okay, Tok hanya insan biasa yang ingin menyampaikan. I have nothing to prove to you. Okay, jom ramai-ramai leave group Pak Din kaki claim ni. Okay guys, ada orang ajak live. Silakan guys, silakan. Okay, kita pin jap. Kita pin sekejap. Kita pin komen ni. Okay, ada orang ajak live, tak ada masalah guys. Siapa nak live silakan. We have nothing to prove. Silakan. Macam boleh swing je cara Tok. Memang boleh swing pun. Kenapa dengan dia Tok? Wallahu alam bisawab. Tak apa, kita okey je guys. Kita okey je. Guys, jangan kecam dia guys. Jom ramai-ramai. Okey, baik. Kita dah pin dah. User 307-15660-674. Terima kasih sebab mengajak yang terbaik buat mereka. Terima kasih. Teruskan Tok. Tok bagi dia naik kotak. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia tekan request, kita tak ada masalah. Silakan. Kalau dia tekan request, tu akan accept sahaja. Tak ada masalah. Okay, guna sebenarnya tak apa, biarkan dia. Untuk re-entry buy guys, untuk re-entry buy, kalau korang tanya tu, yang terbaik ialah korang tunggu candle M30 ni close. Okay, candle M30 ni close. Kalau macam Pak Din, dia akan kata apa guys? Tunggu M15, betul? Okay, dekat M15 dah ada apa? Dah ada seller mula masuk, betul? Okay, dah ada seller mula masuk. So Pak Din akan tunggu apa? Pak Din akan tunggu buyer masuk balik, baru dia boleh naik, betul? Dia ada lagi tu, tak apa, okey je. Jangan risau guys. Jangan risau. Okay, kita tak terkesan dengan benda-benda yang remeh macam tu. H1 bukan ada QM ke? Dekat mana Sini dekat sini ke QM? CEX. CEX dekat sini ke QM? Saya fighter Pak Din, dah entry buy dah. Mantap.
Kalau tanya tu tak reti pakai QM. So tu tak boleh nak bagi advice on that. Tu boleh Shunam sampai 1.9 1.878 tak boleh. Kalau tanya tu, kalau ikut mapping tu yang awal minggu hari tu, awal minggu target tu goal, last call dia boleh pergi sampai mana tau? 1865. Benda ni tu dah ulang 3 minggu ke 4 minggu dah. 1865. Okay, 1865 dia boleh sampai 1865 dekat sini. Okay, 1865. Ini last call dia lah. Okay, last call dia. Before dia nak sampai 1865, dia juga berkemungkinan untuk berhenti rehat dulu dekat RNR dia. RNR dia 1875. Tok nampak goal macam mana? Tengok Tok. Kita nak tunggu M5 ataupun M15 buat candle baru dulu. Okay, so hari ni bolehlah 1878. Dia kena ada sentimen dulu, baru boleh turun sampai situ. Kalau tak, dia tak boleh turun tiba-tiba guys. Dia tak boleh turun tiba-tiba. Kalau tanya Tok lah, close atas ke bawah? Kalau tanya Tok, close atas kot. Kalau tanya Tok untuk samakan TF weekly 1865. Ya betul, untuk samakan dia. Okay, soalan lagi guys. Soalan re-entry. Nak re-entry sekarang? Siapa kata kita kena re-entry? Kita ada 2 minit lagi untuk candle H1 close. Okay, siapa nak bagi signal angkat tangan? Siapa yang nak bagi signal? Tu nak follow signal orang sekarang. Okay, tu nak follow signal orang. Tu nak masuk dekat account investor yang student Tok trade. Tu dah nak masuk zone dah. Tu nak masuk dekat account investor yang student Tok trade. Okay, root. Dia kata nak root US first. Nak bagi signal apa? Buy ke sell tu? Nak bagi buy ke sell? Tok, kita tunggu sama-sama. Kita suruh yang Tok cerita persen. Boleh bagi signal. Suruh bagi signal. Kita okey je. Ada tak dekat dalam tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada 1 minit 44 saat. Kita nak buy ke macam mana ni? Tok pakai teknik apa? Teknik SNR dan multi time frame. Guys, kita nak masuk buy ke macam mana ni? Okay, kita nak masuk buy ke macam mana? Teknik SMC. Tu tak pakai SMC guys. Tu tak pakai SMC. Sekejap bagi Tok check kejap. M30 dia neutral. So dia high risk jugalah sebenarnya, sebab dia neutral kan. Kalau Tok tarik Fibo sampai sini, okay, ni part off lah. Okay, kejap. Kita ada 1 minit lagi guys. Bagi Tok check kejap Bagi Tok check sekejap. Kejap. Tok. Faham. Okey. Tak boleh lah guys pakai kat sini. Kejap, Tok buka kat goal lain. Tolonglah boleh. Okey. Betul lah. Tak boleh guys. Tak boleh buy guys. Tak boleh buy ni guys. Margarin penuh. Korang ni bukan lah guys. Pakai margarin penuh pun boleh. Okay, Kalau tanya tu, kita akan tunggu dekat M15 ni. Tapi dia tak cantik lah guys nak masuk sekarang. Sebab dia tinggi sangat guys. Dia tinggi sangat ni. Okay, nak buy tu. Tak buy. Tak boleh buy ni guys. Momentum dia ni dah nak habis. Volume dia dah nak habis. So kita tengok je lah guys. Sekarang pun dah pukul 10 nak entry apa guys. Scalping je tu. Scalping tu tak reti lah guys. Tu tak reti nak scalping ni. Nak dia bagi macam ni kan. Yang ni lah zone SNR tau. Korang tengok ini lah zone SNR. Big movement. Prop satu kali. Okay, lepas tu kita buka dekat H1.
Dekat H1, kalau kita tarik volume ni untuk set, untuk buy kita kena tarik daripada Tok punya buku hilang lah guys. Ini kalau tanya Tok Tok tak nampak untuk buy ni dah habis lah ni. Buy dia dah habis. Tok lebih nampak kepada sell je. So no more entry ke Tok malam ni? Kalau tanya Tok, no more entry dah. Sebab dah pukul 10. Okay, dah pukul 10. Okay, so siapa yang belum follow Tok, tekan button follow dulu Tekan button follow. Tok dah lama tak promote ni guys. Okay. Okay, Tok, miss retracement tu sama tak dengan inducement? Dia lain. Tolong ajar tarik Fibo tu. Okay lah, jomlah kita sentuh sikit pasal Fibo lah. Okay, dia macam ni guys. Bila korang nak tarik Fibo, korang kena faham konsep retracement. Okay, tarik Fibo. Korang tak bagi Tok like pun kan? Tak nak ajar guys. Nak rehat dulu lah. Tadi kata naik 1902 tu. Dia possible untuk naik. Kalau tanya Tok, dia possible. Tapi volume dia dah nak habis dah. Kalau volume dia dah nak habis, dia boleh naik macam ni guys. Sentuh macam tu. Dia boleh naik macam ni. Kalau korang sanggup nak bermain emosi dekat sini, silakan, tak ada masalah. Okay. Tok punya style, kita nak cari peak hour yang kalau dia pergi macam ni. Terus 1902 tu dekat sini, terus hit. Macam tu. Faham tak? Kalau kita entry sekarang without volume, dia tak ada volume, orang dah tak ada dekat dalam market, dia akan macam tu. Ya betul. Terima kasih sebab tolong jawabkan untuk Tok. Dia macam nak sidai. Betul. Dia macam nak sidai. Okay, dia macam nak sidai. Faham lah apa Tok cakap. Dia boleh naik tapi tak tahu bila. Sekarang trend menurun. Betul. Dia boleh naik sampai 1902 tu hari ni, tapi di kenaikan dia boleh jadi macam ni. Pak macam tu. Tok Ana dah sampai target. So nombor trade lah. Ya betul Ana. Itu yang terbaik Ana. Itu yang terbaik. Lambat naik tu kalau volume naik. Ya betul. Dia naik macam ni. Macam tu. Kita nak cari yang macam ni. Baru syok. Okay, dapat tak idea tu? Dapat atau tidak guys idea tu? Dia sideways. Ya, dia jadi kartun guys. Dia jadi kartun. Okay, dia jadi kartun. Guys, siapa yang belum follow Tok guys? Korang tak nak support Tok ke? Tok tahulah Tok ni tak handsome. Okay, yang belum follow Tok, tekan button follow sekarang. Dah tekan button follow dekat atas ni, pergi dekat profile TikTok Tok. Pantas. Nampak tak? Tekan gambar rajah ni guys. Tekan gambar rajah ni, pergi dekat link tree. Tok bagi korang sampai 10 berapa sekarang? Sekarang 10 ni. Sekarang 10:04 minit. Tok bagi korang sampai 10 suku. 10 suku. Korang tekan link tree Tok sekarang. Tekan full syllabus Tok. Terus tekan button join. Cukupkan dekat Tok. Tak nak banyak 16,050 je. Cukup 16,050. Okey lah. Tak encem tak payah live. Betul. Macam nak tahu volume tu? Kena study lah. Kena study. Dia dah start untuk main jiwa ni guys. Tu kalau tanya Tok, dah tak payah entry lah ni. Dah tak payah entry kalau macam ni guys. Okay, Tok akan prefer dekat sini lah. Sekejap. Ni pun boleh jadi setup ni guys. Reversal setup ni. Tak sampai lagi. Allah, sikit lagi pun nak sampai. Tok, yang tadi free ke bayar tu? Tok tarik tadi free je. Dia cuma dekat broker tertentu je yang boleh. Saxo tak boleh. Tok tadi kata nak ajar Fibo. Okey, boleh. Jom. Kita belajar Fibo guys. So, Fibo yang Tok guna cuma macam ni je guys. Inilah Fibo yang Tok pakai. Okey, ini Fibo yang Tok pakai. Tapi level ni korang boleh abaikan. Okey, kejap. Tok edit dulu. Abu yang iman. Okey. So, ini adalah level Fibo yang Tok pakai. Korang boleh ambil Fibo ni. Korang boleh ambil screenshot sekarang guys. Screenshot. Kenapa naik sikit dia junam sekali hentak ke perut bumi? Sebab dekat higher time frame dia punya momentum mesti masih lagi downtrend, masih lagi ke bawah, direction dia masih ke bawah.
Okey. MT4 ada Fibo features ke? Adalah. Okey, cepat guys. Ambil Fibo ni sekarang. Cepat. Tok zoom lagi tu. Okey. Okey, screenshot sekarang. Dah screenshot, tekan 1. Dah. Okey, baik. So, ini ialah Fibonacci retracement yang Tok pakai. So, macam mana kita nak pakai benda alah ni? Okey, simple sahaja guys. Pertama sekali, korang kena cari satu impulsive movement. Okey, dekat sini yang mana impulsive movement? 1, 2, 3. Yang mana satu impulsif? Mana satu impulsif? Yang mana satu? 1, 2, 3. 1 dan 3. Okey, so jawapan dia betul. Jawapan dia impulsif ialah 1 dan 3. 1 dan juga 3 ialah impulsif. Tengah-tengah ni kita tak boleh tarik Fibo lah. Simple. Tu yang pertama. Kenal pasti impulsive movement. Yang nombor 2, bila korang nak tarik Fibo, korang kena tahu apa? Korang kena tahu dekat mana korang nak tarik Fibo. So contoh sekarang ni kita nampak dekat sini 1, 2. Betul? So 1, 2. Dekat mana? Andai kata yang ini belum berlaku, ni semua belum berlaku, apa yang kita akan buat? Kita akan tarik Fibo. Tok, bila nak tarik Fibo? Okey, bahasa mudah yang mudah korang untuk faham. Apabila dia membentuk resistan baru. Apabila dia membentuk resistan baru dan candle ini close. Okey, candle ini close. Bila candle ni close, candle hitam ni close, pap, dia akan buat resistan baru. So bila dah ada resistan baru, automatik korang cari yang latest. Okey, latest structure. Mana impulsif yang terbaru? Inilah impulsif yang terbaru. Okey, tarik daripada permulaan sampailah resistan baru. Itu cara macam mana korang nak tarik Fibo. Okey. Sebab apa? Fungsi Fibo ini Fibonacci retracement. So kita akan tarik daripada mana tu? Daripada sini, ambil Fibo. Untuk buy, tarik daripada sini sampai atas ni, highest dia. So inilah Fibo korang untuk korang cari entry. Jelas tak sampai sini? Kalau untuk buy dari atas ke bawah. Untuk buy dari atas ke bawah. Faham? Okey, contoh lagi tu. Contoh boleh? Boleh. Okey, tengok. Tengok ni. Tengok ni guys. Satu movement. Cek. Dalam ni boleh tarik Fibo atau tidak? Okey, dalam ni boleh cari Fibo, boleh tarik Fibo atau tidak? Tak boleh. Betul. Sebab apa tak boleh? Komen. Sebab apa tak boleh tarik? Sebab apa tak boleh tarik Fibo? Boleh kalau low tadi. Okey, kalau low tadi ni boleh tarik dekat sini. Tarik sampai mana? Siapa yang jawab tadi tu? Tarik sampai mana? Sebab sideways tu betul. Okey. Ada yang tanya, ada yang cakap tadi boleh, tapi dekat low yang ni. Okey, kalau boleh tarik low dekat sini sampai high yang mana? Sampai high yang mana tu? Adakah awak akan tarik Fibo daripada sini sampai sini ataupun sini sampai sini? Alamak, kena clear pula. Sekejap. Okey, adakah awak akan tarik Fibo daripada sini sampai sini ataupun sini sampai sini atau sampai sini? Yang mana satu awak akan tarik? Jawapan dia sebenarnya kalau tanya tu, bila korang nampak keadaan market yang begini, korang tak payah tarik Fibo. Korang tak payah tarik Fibo sebab korang nak kena teka high yang mana dia akan berhenti. Okey, jadi sebaiknya korang bila nampak pergerakan begini, elakkan untuk tarik Fibo. Contoh biasanya kalau korang tarik Fibo daripada sini sampai sini, okey, dia kadang kena, kadang tak kena. Kalau macam kes ni dia kena lah.
Okay, kalau ada certain keadaan dia tak kena pun guys, dia tak kena. Cuma kalau mereka yang mahir, mungkin dia orang boleh tarik confluence. Okay, contoh, dekat sini ada trend line lah. Macam tu pun boleh. Okay, ada trend line, kena tak? Kena, nampak ada trend line lah. Ni contoh-contoh lah. Okay, contoh-contoh macam mana korang nak confluence kan Fibo. Tu kenapa tak report? Nanti kan ada tanya ulang-ulang. Kalau ada yang tanya lagi, tak apa. Apa pun susah, kita ulang je lah balik. Kita ulang je lah balik. Kalau dia nak dengar, apa salahnya, betul tak? Kalau dia nak ulang, dia nak dengar apa terborak, apa salahnya? Silakan. I'm good. Okay. Okay guys, sampai sini ada soalan atau tidak guys? Sampai sini ada soalan atau tidak? Itulah, tengok goal ni dah tak ada volume lah guys. Nak bagi pun dah tak jadi, tak kena lah guys. Tan 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 tan. Macam tu tadi Fibo tu. Kalau tanya tu akan guna H4 H1, lepas tu H4 dengan H1 lah. Tap dulu tu. Itulah, tapi tu dah tak larat lah guys. Besok nak bangun pagi. Lupa nak bagi tahu guys. Besok kita insya-Allah, kalau tiada aral melintang, kita akan buat kelas daripada basic. Start pagi besok pukul 8.30. Jadi bagi tahu kawan-kawan korang, siapa yang baru-baru nak mula trade ni, korang boleh riki-riki. Tu goal nak ke bawah, pi ke support ke tu? Kalau dia turun, dia mesti cari support lah. Itu je lah. Ini kita punya POI lah kalau korang nak re-entry. Tapi kalau korang tanya tu macam gini, dah tak cantik lah guys nak entry. Dia jadi tak bijak lah entry sekarang. Biar Tok tarik dia punya volume jap, check. Tak boleh lah guys guna ni. Dia kena guna yang ni juga. Volume dia dah habis guys. Kat atas tu, nampak tu? Dia dah habis lah. So kalau tanya tu, dia dah jadi abnormal punya volume. So kita tak patut ambil trade ni. Tarik volume guna apa tu? Guna indicator. Guna tools. Ni ada tools kat sini kan. Nampak ni, dia dah abnormal. Patutnya kalau untuk seller, dia ada kat bawah ni. Dia ada dekat bawah ni patutnya. Contoh yang ada seller Contoh macam ni, kita nak tahu kita boleh entry sell dekat sini. Kita tarik binatang ni. Macam ni. So kita tahu kita boleh entry sell dekat area sini. Sini ialah area zone SNR H4. Kalau tak silap tu lah. Sekejap check. Betul tak? Lagi main sebut je kan. Ni ada satu breakout. Yes, betul lah. Elok tu biar dia turun. Apa tu caranya guna macam mana? Esok marathon ke tu? Besok dia bukan marathon. Esok lebih kepada bersantai-santai je lah kot. Contoh lagi. Kita jap contoh jap. Okay, contoh ni ada setup H4. Okay, H4 buat breakout sell. Okay, H4 buat breakout sell, kita pergi dekat H1. Okay, kita pergi dekat H1 dan untuk tarik satu Fibo. Bukan satu Fibo, cari tools je. Tarik tools daripada sini sampai high. Okay, kat sini nampak dia ada buyer. Sorry, ada seller masuk. So penurunan ni dekat atas ni ada seller. So ada ni bukan live algo. Okay, ni just tool sahaja. Ni tool sahaja. Okay, volume profile kan nama dia. Ya, betul, volume profile. So bila dia nak turun, kita just cari satu ni macam ni lah. Contoh, dapat sharp. Mantap loh benda ni sebenarnya. Kalau kita pakai kat M15 jadi tak? Try jap. Untuk benda-benda baru ni tu suka cuba-cuba guys. Kalau macam gini guys, dia punya risk reward ni kau mat. Korang tengok risk reward dia. Sini ambil 15 pip ke. Pak TP dia kat bawah ni mat. Besar lah. Masya Allah. Volume profile baik algo. Tak tahu untuk pakai binatang ni je. Volume profile kat bawah tu. Nampak tu, dia ada kat situ. Untuk pakai yang tu je. Dia hari Jumaat memang biasanya tak jelas. Hari Jumaat biasanya memang tak jelas. Untuk ni biasanya memang tak jelas. Okay, biasanya lah. Wallahu'alam. Okay. Dia boleh pakai dekat breakout jugalah sebenarnya. Tu Fibo ke tu?
Bukan, ni bukan Vibo. Ni nama dia Volume Profiles. So kalau macam sekarang ni Tok tengah tunggu dia sentuh H4 punya price ni. Tok tengah tunggu dia sentuh H4 punya price. So once dia dah sentuh H4 punya price ni, then Tok akan cari setup lah kat sini. Dia sentuh nanti baru kita check kat sini. So kita check kat sini dulu. Tengok kita check dekat area sini dulu. Ada tak? Aduh, tak boleh lah pakai binatang ni. Stres lah gue. USD Canada Pepperstone. Kat Pepperstone okey je. Dia suruh tukar semua ke apa? Ni cantik ni Mat. So kita boleh cari entry nanti USD Canada dekat H4 punya price. Mungkin dekat area sini ke. And then SL dalam 15 pip, TP kat bawah ni. So dalam tak cukup, tak cantik. Tapi boleh lah kalau nak try kan. Sebab kalau tanya tu entry dia mungkin highest lagi kat area sini ke. Tok dah R&D ke? Dalam proses. Tok tadi dia ambil order dekat H1, I pun terlepas. Apa? Order apa yang kat H1? Order ni tak cantik dah ni guys. Yang ni dah tak cantik dah. Boleh tak kita nak masuk sell guys? Korang rasa macam mana? Boleh tak kita nak masuk sell gold? Apa pendapat korang kalau kita masuk sell gold malam ni? Apa pendapat korang kalau kita tekan button sell gold now? Boleh? Boleh? Okey, boleh. Siapa punya signal ni? Siapa punya signal? Tu nak tahu dulu siapa punya signal. Siapa punya signal? Siapa punya signal yang bagi sell gold now? Korang ni memang boleh je guys. Aduh, risau lah. Tu dah malas guys nak entry ni. Auto merah. Itu apa pasal? Hold buy. Hold buy pula. Buy ke sell ni? Aduh, korang buat tu confuse lah. Tok kan Sifu. Tak, bukan. Tok bukan Sifu. Buy now Tok. Buy pula. Tak boleh. Okey, Tok ambil yang tak boleh lah. Tok ambil yang tak boleh. Aduh, buy SL 1889. 1889 mana? Sini. Oh, faham. Tok tak yakin lah guys nak buy kat sini sebenarnya. Kalau sekorang suruh Tok buy, Tok tak yakin. Kalau buy nak tarik daripada mana ke mana? Tarik dari bawah ni. Tengok sekejap. Dari sini. Di bawah ni. Dah kena dah guys. Tak logik tu. Boleh ambil MC sama tu. Dah jumpa fixed range volume. Macam nak pakai dia. Tarik je dekat wave. Tarik dekat wave. Tidur jom. Kena side. Ya betul. Tu lah. Tu dah ngantuk sebenarnya ni. Tu baru balik Melbourne kan. Ngantuk lah. Tengok USD Canada ni kan. Tengok Eurocat lah. Eurocat ni semalam dia makan BE tu banyak kali tak. Kita nak mark kat sini satu. H4 punya price. And then big movement dekat sini. So ni price yang kita akan lihat je lah. Menung tunggu bawah sampai pukul 12 minggu. Tak payahlah guys. Aduh, buat penat korang je guys. Buat penat korang aja duduk nunggu. Okay, macam ni kan H1 tengok GU. Okay, GU 4. Okay. So dia melakukan reversal. And then tu akan tarik bukan di sini. Kejap. Ini tak boleh ni. Kita pakai Pepperstone. Pepperstone boleh. Sekejap tu nak tengok apa yang menarik lah benda ni. Macam menarik je benda ni. Tapi sebab dia sideway tau. Saya kita pergi dekat H1. So pergi dekat H1. Kalau kita tarik volume profile dari sini sampai sini, kita nampak dia sikit je. Faham kat situ. Okey, dapat. So pergi dekat M15. Sekejap, pergi dekat H1 tadi balik. Mark candle lagi sekejap. Korang tengok je lah Tok buat penatang ni. Nanti kalau Tok ajar nanti korang pening. Jadi biar Tok yang fahamkan dulu. Faham. So nanti kat sini ya.
Sel kecil. TP kan tadi? TP kat sini. Oh, okay, besar, nice. Tapi ni volume profile kecil. Kalau aku tarik daripada sini apa jadi? Boleh besar TP dia. Oh, sikit lagi kena tu. Empat tu. Itulah apa yang tadi. Parabolik SR boleh tak biasa je ni. Alamak. Ni timba ilmu dulu. Tok, saya ada pernah nampak tu yang macam burung merak kembang. Apa benda tu Tok? Burung merak kembang ni Korang mesti tanya pasal benda ni. Ni ini Korang nampak benda ni ke? Jom Tok, short buy 1987. Short buy 97. Bukan tu. Burung merak yang mana? Ada Oh, bukan ni pula. Habis yang mana? Ni ke? Berwarna-warna. Oh, berwarna-warna pula. Oh, ni kot. Sekejap, Tok tahu. Dia ada satu. I think this one. Ni yang ni ke? Ni. Cek. Betul. Oh, ni nama dia tengok nama dia apa. Ini kan Fibonacci fan. Ni Fibonacci resistant fan. Ni tak payah tahu lah guys. Benda ni meningkan kepala guys. Kalau korang ambil tahu pun nanti tak ada hasil. Tak payah. Tak payah ambil tahu guys. Tak payah ambil tahu. Benda tu tak terlampau pening guys. Jangan ambil tahu. Jangan ambil tahu. Okay guys. So tak apa. Hadiah kita bawa ke hari besok. Kita jumpa live besok pagi jam 8.30 pagi. Okay, kita jumpa live besok pagi jam 8.30. Okay, so ini hanyalah teaser sebab Tok dah lama tak live dengan korang. Okay, so kita jumpa besok pagi. Gerak lu gang, Papa Roja. Assalamualaikum. Tangguhkan kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Wanas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi hus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Daripada itu saja gang. Gerak lu Papa Roja. Assalamualaikum.